Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa akhlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma fa'alina hikmataka wa ansyur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'alina akmal futuh wa syrah sudurna akmal syirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna dha'if fa qawi fi radaka du'afa'ana wa khudh ila khali binawasina barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna dzakirna bima nasina fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabba Jibril Mikail Israfil Fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wash-shahadah anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi bi idnika innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Sebenarnya dia rasa canggung apabila kita bercakap seorang-seorang. Tapi bercakap seorang-seorang, bercakap dengan kamera. Cuma doakan kemudahan lah. Hari ni dah hari yang ke-10 bercakap seorang-seorang dengan kamera ni. Muncullah ada orang komen, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nur Hayati komen, ada Johar Hamid, Puan Johar Hamid, Puan Nur Hayati, Cikgu Jun, Emir Roslan yang berinteraksi, menyebabkan tak adalah bercakap, tak adalah terasa sangat bercakap seorang ni. Alhamdulillah maskana Abu Bakar bersama kita juga pada pagi ini. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita insya-Allah akan Waalaikumsalam warahmatullahi maskana Abu Bakar. Kita akan memulakan kuliah pada jam 7.05 pagi. Jadi kita ada lebih kurang masa 7 minit untuk like dan share page ini. Kita cuba mendapatkan viewer yang ramai. Moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan. Agak sukar untuk menembusi pasaran Facebook bagi mereka-mereka yang tidak mempunyai kemasyhuran, tak punya nama. Dan kita pun bukan nak mencari kemasyhuran. Cuma inilah usaha yang boleh dilakukan sebelum PKP ni untuk berkongsi jalan dakwah dengan sahabat-sahabat. Dan ini peluang untuk sahabat-sahabat yang selama ni tidak mempunyai masa untuk menuntut ilmu kitab. InsyaAllah kita akan selesaikan bacaan kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakin Mutlaqin. Kalau dulu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mukhtar. Semoga ada keberkatannya kebersamaan kita pada pagi ini. Apa nak cakap lupa dah. Baik, kitab ni adalah kitab yang kalau di surau masjid ni, kitab ni adalah kitab yang biasa dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada alhamdulillah. Tafadhal mashkura bersama-sama kuliah pada pagi ni. Kitab Hidayatus Salikin ni kitab yang common. Yang diajarkan di surau masjid. Bahkan kitab Hidayatus Salikin bukanlah kitab yang orang kata kitab yang biasa-biasa, bukan. Kitab ni adalah kitab yang menjadi antara kitab utama yang perlu dipelajari di pondok-pondok. Jadi kalau kita tahu pondok-pondok itu mempunyai silibus yang rigid tentang pengajian kitab-kitab. Dan kitab-kitab yang antara kitab utama yang sentiasa dikaji dan diajar kepada anak murid di pondok adalah kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin adalah kitab yang membincangkan perkara-perkara yang bersifat dengan dosa pahala. Tetapi dengan susunan kaedah. Setiap ulama apabila dia tulis kitab, ada perkara yang nak disampaikan. Macam kita nak tulis buku, ada perkara yang kita nak sampaikan. Dan apabila kita ada perkara nak disampaikan, kita mempunyai metod. Bagaimana cara kaedah kita nak menyampaikan kepada orang supaya orang boleh faham dengan mudah. Maka Hidayatus Salikin dia mempunyai metod yang tersendiri.
kita ada 4 minit. InsyaAllah anda boleh kongsikan tentang metod kitab ni. Hidayatus Salikin adalah kitab yang membincangkan tentang, khusus membincangkan tentang perkara hidayah. Artinya apabila Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menggariskan 4 perkara yang perlu dilaksanakan oleh orang beriman, anda kata hidayah tu nak dijaga, dan anda kata hidayah tu nak dipertahankan, dan anda kata hidayah tu nak ditingkatkan. Kerana tidak semua orang yang diberi hidayah oleh Allah dia akan merasai kemanisan keimanan. Ada orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka mereka akan memilih jalan untuk mengundur ke belakang, dan ia berlaku di depan mata kita. Ada orang dulu tak pakai tudung, lepas tu pakai tudung, lepas tu tiba-tiba tanggal semula tudung. Ini tidak statement yang tidak merujuk pada sesiapa, tapi sebagai pengajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga memberi manfaat pagi ini. Muhammad Asri Ismail, Alhamdulillah bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Nur Azamuddin Umar, sepatutnya Dr. Nur Azamuddin ni yang bagi kuliah, tiba-tiba hari ini dia bersama kita. Moga-moga memberi keberkatan doktor dengan bersama kita. Baik, isu hidayah ni isu rezeki. Hidayah ni rezeki. Bila hidayah ni adalah perkara rezeki, maka konsep rezeki ni dua perkara lah. Yang pertama, ianya ketentuan Allah. Yang kedua, nak tak nak kena usaha. Tanpa usaha tak dapat. Begitulah macam harta. Kita duk cari siang malam pagi petang ni kerana kita faham dia adalah rezeki. Bila rezeki kena usaha. Tetapi berapa yang Allah tak nak beri atau usaha tu, itu terpulang kepada ketentuan Allah. Maka hidayah juga begitu. Bagi mereka yang tidak mencari hidayah, maka hidayah takkan datang kepada dia. Sebab hidayah ni berbentuk rezeki. Siapa yang tak kerja, takkan duit datang golek. Begitu juga hidayah. Apa kepentingan hidayah? Hidayah ni lampu. Cakap mudahnya, hidayah ni lampu. Hati kita gelap, tidak ada ruang untuk dimasuki oleh cahaya. Satu-satunya cahaya yang boleh tumbuh dalam hati adalah hidayah. Hidayah petunjuk daripada Allah. Itulah cahaya yang menerangi hati. Apabila hidayah itu merupakan sesuatu yang sangat penting, seperti mana makan itu penting, hidayah itu penting pada batin kita, maka sudah semestinya seseorang itu perlu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Jadi kaedah bagaimana nak berusaha? Kalau kita tahu rezeki ni, makan minum ni, cara dia kena bekerja, pagi keluar cari rezeki. Itu konsep. Tapi kalau hidayah ni, bagaimana cara seorang tu nak cari? Lepas tu nak mendapatkan dia. Apa kaedah? Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia menyebutkan tentang kaedah untuk mendapat hidayah ni. Jalan usaha dia adalah menjaga 4 perkara. Yang pertama, jaga ibadah yang zahir, iaitu menyempurnakan ibadah yang zahir. Yang kedua, jauhi maksiat zahir. Tak boleh memandang rendah ataupun memandang remeh kepada maksiat zahir, walaupun maksiat itu kecil. Yang ketiga, buang sifat mazmumah. Yang keempat, hiasi hati dengan sifat mahmudah. 4 perkara inilah yang disebut sebagai usaha. Usaha nak dapat hidayah, nak jaga hidayah, nak maintainkan hidayah, nak tambah hidayah, 4 perkara ni perlu dilazimi. Inilah cara usaha untuk mendapatkan hidayah, dan hidayah tu perkara yang sangat penting. Baik. Jadi Imam Ghazali menyatakan bahawasanya itulah cara. Jadi Imam Ghazali mengkhususkan penerangan beliau tentang bagaimana untuk menyempurnakan ibadah zahir dalam kitab ni nanti. Bagaimana menyempurnakan ibadah zahir, bagaimana lari daripada maksiat zahir, bagaimana menyempurnakan ibadah batin, lari daripada maksiat batin. Itu adalah core business kitab ni. Kitab ni membincangkan 4 perkara besar ni. Dalam 4 perkara besar ni, dia mencanai ataupun menghuraikan setiap perkara tu dengan teliti, dengan kaedahnya sendiri. Semua perkara berlaku berkaedah. Tidak ada perkara berlaku tanpa kaedah. Allah Ta'ala ciptakan alam ni pun 6 hari 6 malam. Allah Ta'ala boleh ciptakan ting sekali jadi. Boleh. Tetapi Allah Ta'ala memilih untuk menciptakan dalam tempoh 6 masa. Artinya ada step. Alam ini pun dicipta ada step. Pengajarannya adalah setiap sesuatu mempunyai kaedah. Ada step dia. Jadi kalau step dia kita tak ikut, kegagalan tu, kebarangkalian untuk gagal tu jauh lebih besar daripada kebarangkalian untuk berjaya. Baik, itu adalah sebahagian kecil daripada pengenalan kepada kitab ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Azman Zainuddin. InsyaAllah pada pagi ini
kita akan memulakan kuliah pada muka surat yang ke-19, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul. Mohon sahabat-sahabat untuk teruskan like dan share supaya kita mampu mendapat viewer yang yang lebih ramai. Mohon dipermudahkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala urusan ini, dan insya-Allah kita akan memulakan kuliah pada muka surat 19, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul. Baik. Kenapa kena belajar dan kenapa Rasul ni kenapa mengenali sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul itu adalah sebahagian daripada akidah. Kerana apa yang keluar daripada mulut Rasul itu adalah sesuatu yang bersifat qat'i, sesuatu yang tidak boleh dipilih, mana yang boleh, mana tak boleh. Dia seperti mana Al-Quran itu apabila diturun menjadi hukum, perkataannya semua benar belaka, maka Rasul-Rasul juga apabila mereka berkata dia menjadi hukum, dan perkataan mereka semua menjadi benar. Oleh kerana Rasul-Rasul itu mempunyai kelebihan, apabila mereka bercakap dia kebenaran. Jadi Rasul-Rasul itu perlu mempunyai ciri-ciri yang berbeza dengan manusia. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut, kita perlu mengetahui tentang perbezaan ni. Kerana apa? Kerana asalnya Rasul ni sama dengan kita. Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam sama dengan kita. Ana basyarun mislukum, aku ni sama berkulit seperti kamu. Kata Allah Ta'ala merakamkan perkataan Rasul-Rasul dalam Al-Quran. Aku ni sama macam kamu. Yang bezanya yuha ilayya. Yang bezanya diwahyukan kepada aku. Perbezaannya hanya Rasul itu menerima wahyu. Asasnya perbezaannya hanya kita tak terima wahyu, Rasul menerima wahyu. Tapi oleh kerana Rasul itu menerima wahyu, maka Rasul mesti berbeza dengan kita. Kerana dia menerima wahyu. Kenapa? Sebab wahyu ni bukan sesuatu yang diterima pakai minum makan mati, bukan. Wahyu ni dia ada amanah dia. Wahyu ni dia ada kerja yang kena buat. Bila nampak wahyu tu ada sesuatu yang perlu lakukan. Kalaulah Rasul-Rasul itu tidak mempunyai ciri-ciri yang wajib ada pada diri mereka, nescaya mereka pun tak mampu nak bawa wahyu ni. Oleh kerana itu Rasul-Rasul mengenali perkara yang wajib bagi Rasul-Rasul adalah satu kewajipan. Andai kata tidak, maka manusia lain akan menganggap Rasul ni manusia. Bila Rasul ni manusia, apa hebatnya Rasul-Rasul sampai semua perkataan dia kita perlu patuh. Sehingga ada orang yang mengaku beriman dengan Quran, tetapi dia tidak beriman dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu kita pernah dengar tentang Kasim Ahmad yang sentiasa mempertikaikan hadis Nabi sehingga dia buat keluar satu buku hadis, satu penilaian semula. Kemudian buku tu telah diharamkan dan ana tak pernah bacalah buku tu. Tetapi kenapa wujud ada orang yang menolak kerasulan, tak setuju, tak boleh. Dia kata tak boleh kita nak pakai perkataan Rasul, nak pakai semua perkataan Rasul, tak boleh. Soalnya kenapa perkataan Rasul-Rasul ni tak boleh digunakan pakai keseluruhannya? Yang boleh difikirkan adalah mereka ni merasakan Rasul ni manusia. Bila Rasul ni manusia, sifatnya seperti manusia. Tengoklah sifat kita. Kita rajin, kadang-kadang rajin, tetapi dalam rajin ada malahnya. Kita sabar, tapi sabar kita bertahap, sangat nipis. Kita konsisten, tapi konsistensi kita ni ada masanya akan gagal juga. Jadi pada manusia tu dia ada had yang sangat terbatas. Dia ada limit pada manusia. Kalau Rasul-Rasul bersifat seperti manusia, maka mereka juga mempunyai limit seperti manusia. Contohnya, mereka dalam keadaan rajin menyampai, ada perasaan malah. Bila malah, tak menyampai. Mereka ada perasaan marah. Bila marah, maka akan keluar daripada mulut mereka perkataan yang tak boleh diterima oleh akal. Jadi, kalaulah Rasul ni sebiji macam manusia, dia akan membawa masalah. Masalahnya apa? Rasul ni kan marah macam manusia. Maka mestilah ada perkataan dia yang kita tak boleh nak pakai. Tengok. Oleh kerana kita duk menyangka Rasul itu sifatnya seperti manusia, maka kita mengikat satu kepercayaan, kita tak boleh nak pakai belaka. Mungkin ketika tu Rasul ni bercakap ketika dia bernafsu. Mungkin ketika tu Rasul ni bercakap ketika dia mempunyai kepentingan sendiri. Oleh kerana perkataan-perkataan ini boleh jadi akan berlaku pada akhir zaman, maka ulama meletakkan syarat.
kepada Rasul-Rasul ini, dia mesti bersifat dengan sifat-sifat ini. Apabila Rasul ini bersifat dengan sifat-sifat ini, maka satu kewajipan untuk mereka tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab tu kena kenal tentang sifat yang wajib bagi Rasul. Dan kalau kita menganggap perkara ni remeh, sahabat-sahabat, sebenarnya perkara ni berat. Kenapa berat? Apabila Rasulullah SAW wafat, orang pertama mengaku jadi Nabi selepas dia adalah Musailamah. Musailamah ni dia beri gelaran Al-Kadzab. Kadzab artinya penipu. Musailamah si penipu. Mengaku jadi Nabi selepas kerasulan Nabi, selepas kewafatan Nabi SAW. Orang yang tak pernah bertemu dengan Nabi tapi mengaku jadi Nabi. Baik. Bila dia mengaku jadi Nabi, apa yang berlaku? Yang berlaku adalah ada umat Islam yang ikut dia, dan jumlah umat Islam yang ikut dia ramai. Rasul baru wafat. Okey, selesai tentang dia. Kemudian ribu-ribuan tahun, setiap daripada zaman-zaman selepas kewafatan Nabi ni, ada je orang mengaku jadi Rasul. Bahkan zaman kita pun ada orang mengaku jadi Rasul. Sedangkan kita ni mengaji asas bahawasanya Nabi terakhir adalah Nabi SAW. Asas. Dan kita kata mudah je. Dalam mudah-mudah ni ada orang mengaku jadi Rasul, tetap ada orang mengikut. Yang mengikut tu Islam. Yang mengikut tu Islam. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mengabaikan perkara asas ni, akan wujud satu golongan yang tak tahu perkara ni, dan mudahnya mereka tertipu dengan pengakuan-pengakuan kerasulan yang sangat palsu. Jadi sahabat-sahabat Allah, kena belajar mengaji, kena mengaji perkara ni. Tak boleh ditinggalkan pada setiap masa, setiap tempat, setiap ketika, dan perlu disampaikan pada setiap individu. InsyaAllah. Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul. Waalaikumsalam, Salawati Sofian, Ustaz Syekh Osman hari ini bersama lagi yang kita, alhamdulillah. Nur Farzana, Khatijah Muhammad Taib, alhamdulillah bersama kita. Baik, kita mulakan. Muka surat 19, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul. Sifat-sifat yang wajib pada hak sekalian Rasul itu 3 perkara. Yang pertama, sidqun, artinya benar. Yang kedua, amanah, artinya kepercayaan. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan segala apa yang disuruh mereka menyampaikannya kepada sekalian makhluk. Perbahasannya lebih panjang dalam kitab akidah, tetapi cukuplah sekadar untuk kita mengetahui asas ataupun mengulangi perkara asas ni dalam kitab tasawuf. Kitab tasawuf ni dia tidak membincangkan secara terperinci tentang perkara-perkara akidah, tapi dia menyebutkan perkara-perkara basic yang perlu diketahui. Jadi wajib kita meyakini bahawasanya Rasul-Rasul itu bersifat siddiq, amanah, tabligh. Catatan, setengah kitab menambahkan bagi Rasul itu sifat fatanah, yakni bijaksana, seperti yang kitab Sayyidus Salikin, karangan Syekh Abdul Samad sendiri dan lain-lain. Setengah kitab dia kata ada 4 yang biasa kita kenal, 4 lah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Baik, Rasul wajib, Rasul-Rasul, semua Rasul, bukan Nabi SAW saja, semua Rasul. Semua Rasul alaihimussalatu wassalam, semua Rasul, sifat mereka adalah wajib mereka bersifat dengan siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Wajib ni wajib pada apa? Wajib pada akal. Manusia yang waras wajib beriktikad bahawasanya Rasul bersifat dengan sifat ni. Kenapa? Kenapa Rasul kena bersifat dengan sifat begini? Baik. Andai kata Rasul-Rasul ini tidak bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Andai kata Rasul-Rasul tidak bersifat begini, maka ada kemungkinan mereka ni akan mengkhianati. Ada kemungkinan. Baik, kalau mereka ni bersifat mengkhianati, takkanlah Allah sebegitu tidak mengetahui yang mana manusia mampu membawa ajarannya, yang mana manusia yang tak mampu membawa ajarannya. Kalau Rasul itu bersifat mengkhianati, kalau ni, kalau kat separuh kuliah ni memang nampak macam cakap sesat ni. Buang kalau tu, ambil yang depan je. Kalaulah Rasul itu sifatnya khianat, bukan tidak amanah. Jadi apabila Allah Ta'ala menyuruhnya untuk menyampaikan satu perkara, maka oleh kerana dia khianat, dia menyampaikan perkara yang lain. Adakah Tuhan begitu jahil sehingga tak tahu bahawasanya dalam diri dia tu ada sifat khianat, sedangkan Allah Ta'ala sendiri yang menciptanya? Jadi kita tak boleh nak kata dia tak tahu, sebab dia mengetahui semua perkara. Dalam bab ketuhanan, Allah Ta'ala mengetahui semua perkara. Maka kat situ apa yang boleh dikaitkan secara akliyah? Maknanya kalau Rasul itu khianat, artinya yang khianat bukan dia. Yang khianat adalah pencipta kepada agama ni. Tuhan tu sendiri yang bersifat dengan sifat khianat. Kalaulah Rasul itu khianat, Tuhan lebih mengetahui dia bersifat khianat. Sengaja dipilih orang khianat, maka sebenarnya yang khianat adalah Tuhan. Sebab tu lah
apabila kalau Rasul itu tidak bersifat siddiq, tidak bersifat benar, maka yang tak benar tu bukan diri dia, tapi yang memilih dia jadi Rasul tu siapa? Allah Ta'ala. Kalau dia tidak bersifat siddiq, amanah, maka yang tidak amanah adalah siapa? Bukan dia, Allah Ta'ala. Kalaulah Allah memilih orang yang tidak bersifat tabligh, menyampaikan, maka sebenarnya yang tak nak menyampaikan tu bukan dia, tapi Allah Ta'ala sendiri. Sifat ni ada kaitan. Kerana apa? Secara logiknya, bila Allah nak memilih Rasulnya, maka dia memilih yang terbaik di kalangan manusia. Dan dihiaskan dalam hati Rasul-Rasul yang dipilihnya ni dengan sifat-sifat ni supaya apa saja wahyu yang disampaikan kepada mereka tidak dikhianati, tidak disampaikan. Sebab tujuan Rasul itu nama sendiri Rasul penyampai, menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah. Oleh kerana itu Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam perlu bersifat yang siddiq, amanah, tabligh, fatanah, yang dibincangkan dengan lebih detail dalam kitab akidah. Baik. Sifat-sifat yang mustahil pula bagi Rasul-Rasul. Adapun sifat yang mustahil bagi mereka itu ialah segala lawan bagi tiga sifat itu, iaitu terlambat 15 minit menonton kuliah, minta maaf tak? Jangan minta maaf, alhamdulillah masih bersama dengan kuliah. Anda ni masih lagi belum terlambat setakat 10 hari ni. Kalau satu hari nanti terlambat, maka anda mohon maaf pula lah kepada yang mendengar kuliah. Baik. Sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul-Rasul. Sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul-Rasul. Kidbun, khiyanah, kitman. Kidbun artinya dusta. Khiyanah artinya curang. Kitman artinya menyembunyikan. Ini mustahil. Mustahil ni pada sudut akal. Kerana apa? Kalau Rasul-Rasul itu bersifat dengan tiga sifat ni, maka kita boleh melakukan argumentasi di akhirat. Ya Allah, aku tak tahu perkara ni haram. Sebab apa? Sebab Rasul tak beritahu. Kalaulah Rasul itu sifatnya menyembunyikan, khianat dan penipu, maka kita ada alasan untuk menyelamatkan diri di akhirat. Kenapa? Kerana Rasul itu menyampaikan wahyu daripada Allah. Mereka tidak berkata-kata dengan kemahuan mereka sendiri. Bahkan mereka menyampaikan apa yang diwahyukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tidak menyampaikan, maka kita akan mempunyai alasan di hari akhirat untuk mengatakan aku tak tahu. Sebab tu dah di hari akhirat kita tak ada peluang untuk mengatakan aku tak tahu. Tak tahulah pula depan Allah Subhanahu nak kata tak tahulah. Ingatkan, Aduh ingatkan, masuk dalam neraka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah, apa ayat ni? Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala, tengok jawapan. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Apa yang mereka buat? Fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Dalam surah Al-Mulk, ayat yang sentiasa dibaca sebelum tidur. Kata Allah, kullama ulqiya fiha, ketika mana mereka dicampak ke dalamnya, faujun, seorang-seorang dicampak dengan keras campakannya. Sa'alahum, ditanya kepada mereka, khazanatuha alam ya'tikum nadhir, tidakkah sampai kepada kamu seseorang yang memberi peringatan? Nazir, orang yang memberi peringatan. Siapa? Nabi-nabi lah. Apa jawapan kita pada hari kiamat kelak? Semua orang tak kira dia ni Islam, kufur, kafir pada Allah, maka mereka tak boleh nak kata tak ada pun, tak boleh nak kata. Qalu, mereka berkata bala, bahkan. Artinya semua orang dalam dunia ini tidak boleh menafikan Rasul itu turun. Tidak boleh menafikan Rasul telah menyampaikan semua perkara. Tidak boleh menafikan bahawasanya Rasul-Rasul itu telah pun bersifat siddiq, amanah, tabligh. Tidak boleh menafikan perkara tersebut. Mereka hanya boleh mengakui, sebab depan Allah tak boleh nak menipu dah. Atas muka dunia boleh lah. Tak sempat nak semayang Ustaz, kita dengan anak. Ni boleh cakap sedap mulut ni, lidah. Tetapi di hari akhirat kelak, bila Allah Ta'ala tanya, ngapa tak sempat semayang? Ya Allah, anak aku ramai, 7-8 orang, semua nak makan, aku orang susah, bukan macam orang lain. Allah Ta'ala kata, bukankah rezeki itu aku yang bagi? Nak jawab apa lagi? Bukankah rezeki itu aku yang bagi? Tak ada jawapan dah. Akhirnya campak dalam neraka. Begitulah mereka ni. Sekarang bagi alasan, tak tahu dan sebagainya.
Atas alasan ini, maka mereka ingat mereka boleh memberi alasan yang sama depan Allah. Tetapi Allah Ta'ala kata, tak boleh. Mereka pun berkata, mengakui, qalu bala. Mereka kata bahkan, qad ja'ana nadhir. Sesungguhnya dah sampai kepada kami peringatan. Orang yang memberi peringatan. Sampai ada Rasul-Rasul. Peringatan. Ulama-ulama memberi peringatan. Fakadzabna, yang ni yang manusia buat. Fakadzabna artinya kami mempersendakan mereka, kami memperolok-olokkan mereka. Wa qulna, dan kami kata, ma nazalallahu min syai'. Allah tak turunkan apa-apa pun, kamu sendiri pandai-pandai. In antum illa fi dhalalin kabir. Sesungguhnya kamu semua berada dalam kesesatan yang nyata. Memberi alasan tidak mengetahui agama kerana kita ni sibuk bekerja, alasan tu tidak diterima. Memberi alasan kita tidak mengetahui agama kerana anak kita ramai, alasan tu tak diterima. Memberi alasan kita tidak mengetahui agama kerana tak sempat belajar, alasan tu tidak terima. Tidak ada alasan yang diterima oleh Allah. Sebab tu tak boleh memberi alasan untuk mengaji agama. Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam telah menyampaikan segala perkara yang perlu diketahui oleh orang yang beriman. Anda kata orang beriman itu merasa selamat dengan mencipta pelbagai alasan atas muka dunia. Di hari akhirat, mereka tidak akan boleh menipu walaupun untuk sekelip mata. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siti Salbiah Ismail. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru first time join kuliah, muka surat berapa ya sekarang? Muka surat ke-20. Kita masuk kepada sifat-sifat yang harus bagi Rasul-Rasul. Surah Tajuddin. Baik. Jadi mustahil Rasul-Rasul bersifat dengan sifat kizbun, khianah, kitman atas hujah yang kita berikan tadi, dan hujah tadi adalah sebahagian kecil daripada hujah-hujah yang berada dalam kitab-kitab akidah ketika kita mengaji tentang sifat-sifat kerasulan. Maka semua manusia yang merasa boleh selamat dengan memberi alasan, Rasul tak beritahu, dengan mengatakan bahawa kita tak perlu nak ikut Rasul keseluruhannya, maka alasan-alasan ini hanya melepaskan diri mereka di atas muka dunia, tetapi tidak menjamin kelepasan di hari akhirat. Bahkan di hari akhirat mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Baik, sifat-sifat yang harus bagi Rasul-Rasul. Adapun sifat-sifat yang harus bagi mereka itu Rasul-Rasul, semua Rasul, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, bukan Nabi Muhammad saja, semua Rasul. Adapun sifat yang harus bagi mereka ialah menerima segala sifat kemanusiaan, disebut sebagai al-a'radul basyariyyu. Al-a'radul basyariyyu, susunan maksud sifat al-a'radul basyariyyu. A'rad basyariyah artinya yang tiada mengurangkan martabat mereka. A'rad basyariyah artinya sifat-sifat kemanusiaan. A'rad tu kan, a'rad yang kita belajar dalam kitab tauhid. A'rad tu sifat-sifat kemanusiaan. Al-a'radul basyariyah, jamak muannas, jamak taksir yang dipadankan dengan dia punya sifat basyariyun dengan yang nisbah kat situ. Al-a'radul basyariyyu, yang tiada mengurangkan martabat mereka yang tinggi seperti sakit dan sebagainya. Baik, apa sifat yang wajib bagi Rasul? 3. Siddiq, amanah, tabligh. Lawannya 3. Sifat yang mustahil, lawan pada sifat ni kizbun, khianat dan juga kitman. Itu sifat yang wajib, sifat yang mustahil. Seperti mana sifat ketuhanan ada yang wajib dan mustahil, sifat kerasulan juga ada wajib ada mustahil, dan ada juga harus. Apa sifat harus bagi Rasul? Harus mereka bersifat dengan sifat manusia, a'rad basyariyah, al-a'radul basyariyah. Harus mereka bersifat dengan sifat manusia, dengan syarat sifat tersebut selagi mana tidak menjatuhkan martabat kerasulan. Kerana apa? Sebahagian daripada sifat manusia menjatuhkan martabat. Sifat tak tahu malu manusia tu menjatuhkan martabat. Elok-elok Allah tak jadikan kita besar, tak jadi lelaki nak jadi perempuan, tu menjatuhkan martabat. Maka Rasul-Rasul ni bersifat dengan sifat manusia. Sampai beritahu, sahabat-sahabat Rasulullah beritahu, dicatat dalam hadis-hadis, banyak asar, banyak bukti yang mengatakan Rasul ni manusia dan dia bersifat dengan sifat-sifat manusia. Jadi adakah dia ni bersifat dengan semua sifat manusia? Tidak. Dia bersifat dengan sifat manusia selagi mana sifat tersebut tidak menjatuhkan martabat kerasulan. Sifat-sifat yang keji yang ada pada manusia, Allah Ta'ala tak letak pada diri Rasul-Rasul. Tapi sifat-sifat yang tidak menjatuhkan martabat kerasulan, contohnya perlukan kepada peneman hidup, perlu pada isteri, contohnya sakit, contohnya penat, itu sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menjatuhkan martabat kerasulan, sesuai dengan sifat-sifat kehambaan. Maka sifat begini, Rasul-Rasul bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Itu sifat yang harus bagi Rasul-Rasul. Baik, selesai tentang sifat-sifat yang harus bagi Rasul-Rasul.
kita bincang secara pendek je. Jadi sahabat mati Allah yang nak mendalami tentang sifat kerasulan kena melalui kitab akidah lah. Kitab tu membincangkan sifat-sifat tersebut dengan lebih terperinci. Lain-lain yang wajib diketahui dan diiktikadkan. Kita dalam bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semalam kita membahaskan tentang ketuhanan secara ringkas, tidak secara teliti, kerana penelitian pembahasan tentang perkara akidah mesti dibahas dalam kitab akidah. Kalau dibahas dalam kitab ni, maka dia akan jadi apa ni, lagi target. Targetnya kita nak mengaji bahagian lain, tidak bahagian akidah. Tetapi bagi setiap kitab tasawuf, dia sentiasa akan dimulai dengan perkara akidah. Bahkan dalam kebanyakan kitab turas akan dimulai dengan perkara akidah. Kenapa? Nak menunjukkan akidah sangat penting yang tidak boleh ditinggalkan oleh manusia. Baik, selesai bab kerasulan, kita masuk pula kepada lain-lain yang wajib diketahui dan diiktikadkan. Adakah hanya sekadar meyakini Allah Ta'ala, meyakini Rasul seperti yang telah ditulis itu cukup dah? Tak, ada lagi perkara yang perlu disimpulkan dalam iktikad kita ni sebagai orang beriman. Lain-lain yang wajib diketahui dan diiktikadkan. Yang demikian lagi wajib atas setiap orang yang mukallaf, iaitu yang berakal dan sampai umur. Kita lah orang mukallaf ni ada 4 syarat. Nak jadi mukallaf ada 4 syarat. Syarat yang pertama, dia mesti mumayyiz. Mumayyiz boleh membahagikan tentang perkara nilai, 1%, 2%, tahu mana besar mana kecil, jahat dan baik, tahu boleh menilai yang ni perkara jahat, yang ni perkara baik. Ketika seorang kanak-kanak yang berumur 7 tahun dah mula memahami tentang baik buruk, tentang nilai ini, maka dia kira mumayyiz. Tetapi adakah mumayyiz tu mukallaf? Belum lagi. Selain daripada mumayyiz, syarat yang kedua, dia mestilah balik sampai umur. Orang perempuan dengan orang lelaki pada umur 15 tahun ataupun didatangi mimpi. Yang tu syarat-syarat yang dibincangkan dalam kitab fiqh. Yang ketiga, adakah cukup 2 syarat untuk menjadi mukallaf? Tak lagi, dia ada 4 syarat. Syarat yang ketiga, dia mestilah orang yang sempurna hawas. Sempurna hawas ni artinya dia boleh menerima ilmu. Dia berkait dengan panca indera, sama ada mata atau telinga. Seseorang yang matanya melihat tapi telinganya buta pula dah. Matanya melihat, telinganya pekak, maka adakah dia ni dikira sempurna hawas? Ya. Kenapa? Kerana dia masih boleh belajar dengan bahasa isyarat. Jadi maknanya dia boleh diberi faham tentang agama. Kalaulah dia ni buta tapi telinganya berfungsi, masih lagi boleh mendengar, makanya adakah dia ni masih tertaklif dengan agama? Jawapannya ya. Kenapa? Kerana dia masih boleh diajar dengan cara berkata-kata walaupun mereka tidak melihat. Tetapi andai kata dua-dua ni tak ada, mata pun rosak, telinga pun rosak, adakah dia ni perlu beriman? Yang ni tak perlu. Kalau rosaknya sebelum dia ni mencapai umur umur mumayyiz, maka dia tidak perlu beriman. Dia ni ahli fitrah. Sebab apa? Sebab tak boleh nak ajar dia. Macam mana nak ajar? Nak cakap, kita ada pegang buah apple warna merah. Nak cakap apple ni merah, dia tak dengar. Nak tunjuk apple ni merah, dia tak nampak. Artinya tidak ada jalan masuk ilmu. Maka dia tidak mukallaf. Tapi kalaulah perbahasan yang lebih dalamnya, kalaulah buta dan pekak itu berlaku selepas umurnya mumayyiz, maka adalah perincian-perincian yang disebut oleh ulama. Perkara-perkara asas yang perlu dilakukan dia sebagai seorang Muslim. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang mukallaf ini, yang keempat adalah sampai seluruh agama. Andai kata dia ni duduk, contohnya dia ni, zaman kita ni ada orang duduk dalam satu hutan tu orang tak pernah jumpa dia pun tak pernah jumpa orang. Jadi dia ni tak pernah dengar tentang Islam, maka dia ni tidak dikira beriman. Dia tidak tertaklif. Kalau macam zaman putusnya Rasul-Rasul, yang tu tidak tertaklif. Jadi ketika zaman-zaman tersebut, maka mereka ni ahlul fitrah, tidak mukallaf. Tapi cukup syarat mubaligh pula lah. Mumayyiz, baligh, sempurna hawas, sampai seluruh agama. Cukup 4 syarat disebut dia ni mukallaf. Bila mukallaf, wajib mengetahui tentang ketuhanan, wajib mengetahui tentang kerasulan, dan seterusnya. Banyak lagi perkara yang perlu diiktikadkan, antaranya mengetahui dan mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala telah itu membangkitkan Nabi yang buta huruf, ummi. Ummi ini dia ada penjelasan, dia ada terjemahan yang lebih lembut kepada Nabi kepada Nabi SAW. Ummi ni asalnya buta huruf lah, tidak mengenali huruf. Buta huruf, perkataan buta huruf tu pada kita dia agak macam satu kecacatan yang bersifat kurang. Orang tak reti baca dengan orang reti baca ni, orang reti baca lebih daripada orang tak reti baca. Tiba-tiba Nabi ni bersifat dengan sifat ummi, seolah-olah ni dikurang sangat.
Tapi ada kelebihan pada sifat ummi tersebut. Andai kata Nabi ni bersifat boleh membaca dan menulis, maka sudah pasti dia boleh dituduh sebagai orang yang mencipta Quran. Dia boleh tulis sendiri sebab dia sendiri boleh membaca, dia sendiri boleh menulis. Tapi kalau Allah Ta'ala menjadikan dia ni orang yang memang tidak mengetahui tentang huruf, tidak mengetahui tentang tulisan, tak boleh menulis, tak boleh membaca, maka orang orientalis, orang-orang yang dengki kepada agama, dia tak boleh tuduh dia tulis sendiri, kerana dia tidak mempunyai pengetahuan dalam bab menulis dan juga membaca. Ini adalah satu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Rasul. Kalau pada kita, dia satu kekurangan, sebab tu jalan masuk ilmu. Tapi jalan masuk ilmu pada Rasul ni datangnya daripada Allah. Allah Ta'ala jadikan dia ni ummi, dan juga Allah Ta'ala jadikan dia ummi supaya orang tak boleh nak tuduh dia cipta sendiri ilmu tersebut. Nabi buta huruf daripada keturunan Quraisy. Kalau Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam keturunannya Quraisy, diperanakkan di negeri Mekah Mukarramah dan dikuburkan di dalam negeri Madinah Munawwarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah, dikuburkan di Madinah, lahirnya di Mekah, matinya di Madinah, wafatnya di Madinah. Nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf. Itu adalah ayah dia, tok dia, nenek dia, moyang dia. Abdullah anak dah baca dah. Dilantik menjadi rasul bagi sekalian orang Arab dan bukan Arab, jin dan manusia. Bila Nabi dilantik menjadi Nabi, dia Nabi kepada siapa? Kalau dulu rasul-rasul yang dahulu menjadi Nabi kepada kaumnya sendiri, Bani Israel, ada banyak kaum. Jadi Nabi itu diangkat menjadi Nabi kepada kaum dia. Nabi SAW diangkat menjadi Nabi untuk siapa? Nabi diangkat menjadi Nabi untuk orang keseluruhannya. Sama ada Arab, sebab Nabi itu berbahasa Arab, ataupun Ajam. Ajam ni artinya orang bukan Arab. Jadi semua sekali manusia dalam dunia ni merupakan umat Nabi SAW. Nabi diturunkan untuk menjadi Nabi kepada mereka. Bukan saja manusia, bahkan jin pun. Sebab itulah ada peristiwa Nabi mengislamkan golongan jin. Dan ada nakib-nakib yang dilantik oleh Nabi untuk menguruskan golongan jin di kalangan jin itu sendiri. Yang tu serahkan pada yang pakar lah. Kita tak berpakar bab-bab jin ni. Syariatnya memasukkan segala syariat Nabi-Nabi yang dahulu. Syariatnya memasukkan syariat Nabi-Nabi yang dahulu, dan syariatnya tidak boleh dimasukkan sampai bila-bila masa, kerana dia adalah Nabi terakhir. Cakap mudahnya, apa sahaja yang menjadi syariat Nabi-Nabi dulu. Nabi-Nabi dulu syariatnya berbeza dengan Nabi kita SAW. Antara syariat yang diingat yang dicatatkan dalam suratul Baqarah, apabila Nabi Musa AS sebut kepada umat dia, wa idh qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Itu antara syariat Nabi Musa AS. Peristiwanya apabila Nabi Musa AS dipanggil oleh Allah untuk bermunajat kepada Allah 40 hari 40 malam, Nabi terlambat. Nabi Musa lambat balik. Janji 40 hari. Tapi oleh kerana terlambat balik, maka Musa Samiri mula menjalankan tipu dayanya dengan mencipta Tuhan batu daripada emas yang dikumpulkan oleh pengikut Nabi Musa AS. Kemudian apabila dah ada emas batu ni, dibentuk emas anak lembu daripada emas. Kemudian dia ambil satu rumput yang dikatakan sebagai tapak kaki Nabi Khidir AS, ataupun tapak kaki kuda malaikat AS. Yang tumbuh rumput tu ambil, dimasukkan dalam mulut anak lembu ni. Kemudian bila dimasuk tu mendenguh anak lembu ni, macam anak lembu lah. Bila mendenguh anak lembu tu, semua orang meyakini bahawasanya dia sebagai Tuhan. Lalu sujud ke anak lembu ni. Nabi Musa AS apabila balik, nampak manusia sujud. Turun perintah Allah. Apabila manusia mula kufur, dah murtad daripada agama Islam. Murtad dulu pun namanya Islam juga. Islam ni agama yang nama Islam tu bukanlah nama agama kita saja. Bukanlah bermula pada Nabi SAW. Orang yang beriman dengan Allah daripada dulu namanya Islam. Yang Yahudi, Israel itu kaum, bukan nama agama. Nama agama kita ni tetap Islam. Jadi apabila mereka ni murtad daripada Islam, maka syariat macam kita bila murtad wajib syahadah semula. Kalau tak syahadah semula, boleh dihukum bunuh, pancung. Jadi ketika zaman tu, bagaimana cara nak taubat daripada murtad? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Bunuh diri tu adalah
cara untuk bertaubat. Syariat dia. Syariat kita cara bertaubat adalah melaksanakan 3 rukun taubat. 3 rukun taubat: menyesal, berhenti daripada melaksanakan, kemudian menyesal, kemudian berazam untuk tidak meninggalkan. Yang tu berada dalam kitab ni lah, kita tak bahas. Tapi itulah tanggungjawab bagi orang nak bertaubat. Zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau murtad nak taubat kena bunuh diri. Syariat zaman dulu telah termasuk. Tak perlu dah kita nak bunuh diri untuk bertaubat pada Allah. Kita ada syariat kita sendiri. Syariat Nabi itu diturunkan pada 1400 tahun yang lepas. Syariat itu kekal sampai hari akhirat. Sebab itulah anda sebutkan, anda kongsi pada sahabat, syariat Nabi yang 1400 tahun yang lepas tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Kerana apa? Kerana tidak ada dah Nabi selepas dia yang mengubah syariat dia. Maka bila syariat Nabi itu tidak berubah, jadi soalnya kenapa terlalu banyak perubahan dalam syariat Nabi pada hari ini? Contoh yang mudah, aurat. Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna jilbab ni kalau tengok dalam kamus lisan Arab, jilbab ni adalah satu pakaian yang tutup daripada atas ni sampai ke bawah dada. Pakaiannya kalau kita tengok hukum-hukum dalam kitab fiqh menyebutkan tentang aurat, wanita kena tutup begini. Tetapi seolah-olah perkara itu dah tak berlaku pada zaman ni. Sangat sedikit golongan yang menutup aurat dengan betul. Dan orang yang tidak menutup aurat dengan betul ni menganggap perbuatan tu seolah-olah tak salah. Dan kita sebagai masyarakat Islam pun meletakkan perkara tu, alah biasalah manusia dah akhir zaman, tak apalah janji ditutup aurat. Tahan juga daripada tak pakai tudung langsung. Sahabat nanti Allah, adakah syariat Nabi telah berubah? Syariat Nabi tidak berubah. Yang berubah adalah siapa? Kita pengubah kepada syariat Nabi. Sesiapa yang mengubah syariat Nabi ni, dia telah melakukan bid'ah. Sebab tu bid'ah ni bukan sekadar usalli. Bid'ah ni bukan sekadar selawat. Bid'ah ni bukan sekadar talqin. Bid'ah pada perkara agama apabila kita mula mengubah syariat Nabi SAW. Banyak perkara yang diubah oleh manusia zaman ni, dan manusia semua dan mereka semua akan berhadap depan Allah dan perlu menjawab tentang perkara-perkara perubahan ni. Tapi kita sebagai orang beriman, maka syariat Nabi itu kekal sampai akhir zaman, tidak menjadi boleh kepada kita mengubah sedikit sebanyak syariatnya atas alasan zaman itu berubah. Dulu kita diperkenalkan dengan Islam hadari. Apa maksud Islam hadari? Islam yang menuntut, Islam yang sesuai dengan kemajuan. Islam yang sesuai dengan kemajuan. Adakah Islam hadari ini diperbolehkan dalam Islam? Haram. Islam hadari tak boleh, haram. Dan tu adakah Islam menolak kemodenan? Islam menolak kemodenan? Jawapannya tidak. Dalam Islam ada satu konsep dinamakan sebagai hadarah Islamiyah. Hadarah Islamiyah artinya kemajuan yang mengikut acuan Islam. Baik. Kemajuan ni apabila manusia mampu mencapai peradaban tertinggi. Sesiapa yang lebih mencapai ketinggian peradaban, maka disebut manusia maju. Kemajuan manusia dinilai daripada beberapa aspek. Contohnya kalau daripada bab teknologi, bagaimana nak mengatakan teknologi itu maju bila teknologi itu canggih? Kalau dulu semua benda kena pakai tangan, sekarang ni semua pakai butang. Itu canggih. Kecanggihan itu menunjukkan kemajuan pada sudut teknologi, kemodenan teknologi, kecanggihan teknologi. Bangunan, bagaimana bangunan tu nak sebut sebagai bangunan yang lebih maju, bangunannya lebih tinggi, reka bentuknya lebih dahsyat dan sebagainya. Tetapi pada sudut manusia, bagaimana manusia tu nak dikategorikan sebagai manusia yang maju? Kalaulah bangunan, kita ukur pada sudut bangunannya. Kalau teknologi, kita ukur pada sudut teknologinya. Kalau manusia, diukur pada sudut manusianya. Bagaimana nak ukur? Bagaimana kayu ukur manusia yang maju atau tidak? Diukur pada akhlaknya. Kerana yang paling baik pada tubuh manusia itu adalah akhlaknya. Jadi manusia yang lebih baik adalah manusia yang lebih baik akhlaknya. Maka manusia yang maju adalah manusia yang maju akhlaknya. Sekarang ni kita berada pada satu zaman, kita mempunyai bangunan yang moden, kita mempunyai bangunan yang canggih, kita mempunyai bangunan yang maju, teknologi yang maju, diuruskan oleh manusia yang mundur. Sebab tu kita tak boleh nak maju. Diri manusia itu mundur. Kenapa mundur? Meninggalkan syariat Nabi SAW. Tengok manusia.
siapa yang menjadi manusia. Bahkan berapa ramai yang bertukar sifat daripada kemanusiaan menjadi kebinatangan. Isu-isu ini adalah isu-isu kerana manusia tu mula meninggalkan syariat, sehingga diri mereka berubah daripada orang yang maju sehingga manusia itu menjadi mundur. Jadi perkara itu wajib kita i'tikadkan. Syarat Nabi memasukkan syarat dahulu-dahulu dan kita tidak berhak untuk mengubah syarat-syarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut je lah syarat Nabi ni. Yang kedua, panjang pula Yang kedua, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap yang dikhabarkannya daripada Allah Taala. Itu tanggungjawab orang yang mengaku beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Membenarkan apa yang dikhabarkannya daripada Allah Taala, sama ada perbuatan dunia dan akhirat. Dia kena ingat. Sahabat-sahabat rahmat Allah, beriman kepada Nabi bukan sekadar mengaku bahawa Nabi itu Allah Taala nanti. Percaya tak Muhammad ni Rasulullah? Percaya. Adakah sekadar itu? Tidak. Kepercayaan kepada Nabi itu terkait dengan mempercayai segala apa yang disebut olehnya. Seseorang yang hanya mengakui kerasulan Nabi SAW, dia belum mengesahkan imannya. Andai kata apa saja yang keluar daripada mulut Nabi itu ditentang, ataupun apa saja yang keluar daripada mulut Nabi itu tidak diterima. Tanggungjawab orang beriman kepada kerasulan, yang pertama mengaku Rasul itu daripada Allah, satu. Yang kedua, apa saja dikhabarkan daripada mulut Nabi, sama ada perkara itu dunia ataupun akhirat, wajib dia beriman, wajib dia membenarkan. Bila membenarkan, maka ada tanggungjawab. Kalau dah membenarkan, maka kena buat. Begitulah manusia dengan kerasulan. Kat sinilah wujudnya sebahagian manusia yang menganggap mereka telah pun beriman dengan kerasulan dalam keadaan mereka menolak sebahagian besar daripada yang disebut oleh Nabi SAW. Bahaya kat sini, sahabat rahmati Allah. Dia berkait dengan perkara akidah. Bila Nabi kata A, maka jawapannya A. Tak boleh B, tak boleh C, tak boleh D, tak boleh E. Bila Nabi kata begitu, maka begitulah jadinya. Tak boleh diubah. Kenapa? Kerana perkataan Nabi itu menjadi hukum. Yang itu terpulang kepada ahli hadis lah. Mengkategorikan mana yang palsu, mengkategorikan mana yang sahih, mengkategorikan mana yang mursal, mengkategorikan mana yang hasan dan sebagainya, yang memiliki martabat dalam menetapkan hukum. Dan perkara itu dah siap lah pun. Sesiapa yang cuba memperbaharuinya, maka akan berlaku kesilapan besar. Kecuali mereka yang bersifat mentahkik hadis-hadis Nabi SAW, tahkik semula. Baik, poin utama dia adalah, kalau kita kata kita beriman dengan Nabi, maka perkataannya itu perlu diikuti. Beriman dengan Nabi memberi erti perkataannya perlu diikuti. Bukan sekadar beriman, ya, dia datang pada Allah, tapi tidak mempunyai tanggungjawab untuk mengemban tugas-tugas, mengemban perkataan-perkataan, ataupun bertanggungjawab untuk melaksanakan perkataan-perkataan dan arahan-arahan yang dituntut daripada Nabi SAW. Dan iman seseorang tidak akan diterima melainkan ia membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tengok. Jadi seseorang bukan hanya perlu mengiyakan, membenarkan apa yang datang pada Allah. Dia benarkan apa yang datang pada Allah, tiba-tiba dia dustakan apa yang datang pada Nabi. Orang ni orang yang cacar merbak. Iman tidak diterima. Iman tidak diterima. Kalaulah dia menolak apa yang disebut oleh Nabi SAW mengenai perkhabaran selepas kematian, ya tidak syurga neraka ni ada. Tu kufur, tak terima iman mereka. Menolak konsep syurga neraka, menolak konsep adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, adanya dosa pahala. Seperti penyoalan Munkar Nakir, iaitu malaikat yang hebat dan menakut-nakutkan yang akan mendapatkan si mati. Contohnya Nabi sebut tentang mati esok, masuk kubur. Ni sahabat, cerita sikit. Kita bila kita mati, bila kita masuk kubur, fitnah pertama yang kita akan jumpa adalah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ni bukan kawan rapat kita, bukan orang sekolah kita. Malaikat Munkar dan Nakir ni dua malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk bertanyakan soalan-soalan. Kalau kita lihat pada hadis Nabi SAW, datangnya malaikat Munkar dan juga Nakir ni kepada orang yang kufur, orang yang fasik, dalam keadaan yang sangat menggerunkan. Apabila ditanya soalan kepada kita tu, suaranya sekuat guruh di langit. Buka! Duk tanya tu, kita duk dengar soalan dia, dengar soalan tu pun dah ketal lutut lah.
Bagi orang yang melakukan kefasikan kepada Allah, perkara tu kita akan jumpa. Jangan risau, jangan bimbang dan jangan merasa tak apa aku selamat. Perkara tu akan dilalui oleh setiap orang. Andai kata hari ini berlaku kematian dalam keluarga kita, ingatlah kalau berlaku mati pagi ni, siap tanam dalam tempoh 3 jam lagi, dalam lebih kurang 3 jam lebih sikit je lagi dia akan bertemu dengan mungkar dan juga nakir. Andai kata kita mati hari ini, kita akan menyaksikan kebenaran perkara tersebut. Orang yang menafikan ada yang mungkar nakir, maka mereka ni tak sah iman. Banyak lagi perkara Nabi sampaikan tentang perkara-perkara selepas kematian yang kita akan baca lepas ni, sabit dengan perkara yang wajib kita imani. Tapi antaranya adalah soalan mungkar nakir. Dia tanya soalan yang sama, ma rabbuka, man dinuka, ma qiblatuka, wa man nabiyuka, wa ma ikhwanuka, dia tanya. Soalan-soalan yang kita tahu, siapa agama, apa agama kamu, siapa nabi kamu, apa ikutan kamu, siapa saudara kamu. Dan benda tu kita boleh hafal, tapi kita kena ingat jawapan di dalam kubur bukanlah melalui apa yang dihafaz, tetapi melalui apa yang kita amalkan atas muka dunia. Andai kata kita jadikan di wirid, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, tiap-tiap pagi baca 1000, tapi tak pernah mempertuhankan Allah, tak pernah menjadikan Nabi sebagai ikutan, tak pernah menjadikan Islam sebagai ikutan, maka dalam kubur esok dia takkan mampu menjawab walaupun satu soalan. Yang tu kena ingat tu, dia tak mampu jawab. Sebab jawapan bukan berdasarkan kepada hafazan, bahkan jawapan berdasarkan kepada amalan. Andai kata amalan kita sebagai seorang Muslim sangat lemah, auratnya payah nak tutup, sembahyangnya payah nak buat, ada kemungkinan besar kita akan tersangkut apabila kita berhadap dengan soalan mungkar nakir. Hidup kita selama 5-60 tahun ni, sahabat mati Allah, adalah untuk melepasi soalan mungkar nakir yang bersifat 2-3 minit. Bukan lama. Kalau 10 soalan kita duduk jumpa kawan lama kita duduk tanya 10 soalan, berapa lama? Lebih kurang 5 minit habis ya. Kalaulah kita ni lancar dalam menjawab ni, maka kita hanya memerlukan sekitar tu dah mungkin, wallahu taala alam lah, dikira dengan masa dunia. Dan andai kata kita mampu menjawabnya, maka kita akan menerima sebaik-baik perkara di sisi Allah. Tetapi nak mampu menjawab beberapa perkara daripada malaikat mungkar nakir, dia memerlukan keseluruhan hidup ini untuk jadi hamba Allah. Kalau hidup ini tidak dijadikan tempat untuk menghamba diri kepada Allah, 60 tahun, 50 tahun yang Allah Ta'ala beri ini, buatlah apa-apa pun, apabila kita berhadap dengan malaikat mungkar dan juga nakir, kita takkan mampu menjawab soalan tersebut. Sebab itulah 5 minit ni nak jawab soalan tu berdasarkan apa yang kita buat 60 tahun atas muka dunia. Jadi 60 tahun atas muka dunia ni perlu dinilai setiap pilihan yang kita nak buat, setiap perkara yang kita nak buat, setiap keputusan yang kita buat. Perlu menilai sama ada bila kita buat ni lepas dalam kubur esok. Sebab itulah orang beriman bila melakukan satu keputusan, gatal pula hidung tu. Orang beriman bila melakukan satu keputusan, mereka tidak melakukan keputusan hanya sekadar banyak mana dapat, banyak mana duit dapat, banyak mana pangkat dapat. Dia tidak melakukan keputusan berdasarkan timbangan-timbangan dunia seperti mana orang tak beriman. Bahkan mereka melakukan keputusan berdasarkan kepada timbangan-timbangan dosa pahala, timbangan-timbangan hak ni molek ke tak molek pada sisi Allah, timbangan-timbangan kalau aku buat ni aku ada jawapan tak sisi Allah. Ini timbangan utama bagi orang beriman. Andai kata timbangan ini dah tak ada dah dalam hati orang beriman, dah tak ada dah, maka apa lagi yang boleh menamatkan mereka di hari akhirat? Ingat, 5-6 minit punya soalan dalam kubur, nak betul jawab, nak sah jawab, dia berdasarkan kepada kehidupan kita selama hidup atas muka dunia. Sebab tu hidup atas muka dunia perlu dijaga berdasarkan kepada yang Allah Ta'ala suruh supaya boleh selamat di akhirat. Kalaulah 5-60 tahun ni tak pernah jaga, ataupun sangat culas untuk menjaga, ada kemungkinan besar untuk kita tak selamat di akhirat. Kitalah satu-satunya umat yang mempercayai perkara akhirat. Jangan sampai kita bersikap, bertabiat, bermatlamat, berperangai seperti orang yang tidak mempunyai mempunyai keimanan terhadap perkara akhirat. Biarlah mereka dengan diri mereka. Mereka yang tidak beriman kepada akhirat, mereka akan melakukan pelbagai kerosakan atas muka bumi. Janganlah kita sebagai orang yang mengaku beriman tiba-tiba melakukan perkara yang sama atas alasan macam-macam alasan yang manusia akan beri. Jangan. Oleh kerana kita ada keimanan, hidup kita perlu berbeza daripada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan sambung nombor 3 esok. Muka surat yang ke-21, nombor 3. Anda tengok dulu sahabat-sahabat kuat-kuat ada yang bertanya soalan.
Ibnu Mustafa Mir Azizi mengubah syarat Nabi itu sebagai contoh bid'ah dalalah yang sesat. Betul kan Ustaz? Ya, memang betul. Mengubah syarat Nabi itu adalah bid'ah dalalah. Tiada Nabi selepasku, masuk al-hadis. Tiada lagi yang, tapi ada lagi yang mengakui Nabi. Betul Ustaz Said, betul Ustaz Said sentiasa bersama dengan hujah-hujah yang datang dari Al-Quran dan hadis. Terima kasih Ustaz Said membantu Islam memimpin ke arah ummah cemerlang dalam amal jariah, insya-Allah. Allah, hikmah Allah jadikan Nabi ummi kerana tiada siapa yang boleh tuduh Nabi menyampaikan risalah Tuhan mereka. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cik Ruqyah, terima kasih atas ilmu yang diberi sama-sama. Moga-moga ilmu itu memberi manfaat. Anda mohon maaf atas kekurangan apabila menyampaikan ilmu. Anda bukanlah orang yang mengetahui, tetapi sekadar mengaji setakat ilmu yang kita ada. Ilmu yang kita ada ni kita kongsi sama-sama. Kalau ada kelemahan, tegurlah, beritahulah. Kadang-kadang memang kelemahan tu ada di pihak kita. Syukran atas ilmu yang disampaikan Afwan Rusnizam. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat rahmati Allah, terima kasih kerana bersama. Anda mohon link ni disebarkan ke WhatsApp group, disebarkan ke FB sahabat-sahabat untuk kita mencapai jumlah view yang lebih ramai. Sekarang ni kita tersekat pada 150 orang, 160 orang, 200 orang viewer pada ketika live. Kerana apa? Kerana kita punya share ni tak cukup sampai ada mereka yang tak mendapat. Kalau anda tengok ada beberapa orang lagi yang baru bersama kita pada pagi ni, maknanya link tu baru dapat mungkin hari semalam. Jadi anda mohon sahabat-sahabat untuk share lagi berkenaan dengan pengajian ni. Moga-moga lebih ramai akan mampu untuk bersama kita bermula pada pagi esok. Pagi esok kuliah kita yang dah kuliah yang ke-11 insya-Allah esok. Kita meneruskan dalam bab akidah muka surat yang ke-21 nombor 3. Jadi sahabat rahmati Allah Subhanahu taala, kepada mereka yang masih bersama kita, terima kasih banyak. Anam Suhaimi, maaf tanya, kalau seorang itu ada sakit mental seperti sindrom Down, dikira lepas syarat mukallaf? Tak lepas. Sindrom Down tak lepas. Kenapa? Kerana dia tak memayis. Kalau dia tak tahu menilai antara baik, buruk, kotor, bersih tu, dia bukan memayis. Tetapi kalau dia mampu menilai, maka dia memayis. Dia tengok, sebab sindrom Down ni banyak peringkat. Yang tu perlu pengesahan doktor. Tak boleh pengesahan kita sendiri tu. Doktor kena sahkan.